وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أنا إيه؟ فالظاهرة 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 apa dia fazahiratu ni? Dalam dia dah sebut dah. Jadi fa di sini ni dipanggil fa fasihah. Dalam tu dah baca belum? Fazahiratu. dah. Dah baca dah kan? Dua lah. Jadi soalan kata musannif, orang tanya musannif, apabila mengendakilah oleh engkau dalam tu lah akan menyatakan cacat daripada hukum zahir wariruha dan selain daripada zahir fal-zahiratu, maka bermula zahir itu, yakni fal ahkamu zahiratu. Dihazarkan mausuh dia sebab maklum, maka bermula hukum-hukum yang zahir itu. Apa dia hukum zahir? Nahu ta'allumi kalimatai syahadati, seperti seumpama belajar dua kalimah syahadah. Itu hukum zahir. Wa fahma ma'nahuma. Waw tu panggil waw ma'iyah. Wa fahma ma'nahuma, serta memahamkan akan makna keduanya, makna bagi dua kalimah syahadah. Kita kena faham makna kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tu baca dah? Baca dah sampai syahadah ya. Sampai syair habis. Baca dah? Fahma belum? Qauluhu, tengok dalam sikit. Dalam ni tak mau baca banyak sebenarnya. Kalau baca dalam banyak nanti kitab tak habis. Kalau ngaji dulu tu dia ambil yang tepat poin-poin. Bukan semua kita boleh ambil semua dalam. Kalau macam kitab Fathul Majid tu tak apa. Sebab dia matan dengan syarah tu dia sekali. Ni tak. Ni dia bukan semua doa yang luar tu ada kat dalam. Bukan semua Kalau parti tu bukan semua. Dia ambil pun tempat-tempat penting. Kita tengok. Qauluhu wa fahma ma'nahuma. Wa huwa, dan bermula ia. Apa maksud kata? Ni nak takrif pada mana ni? Ni nak takrif pada kata kalimat syahadah. Wa huwa, ataupun kita memahami akan makna kedua. Dan bermula ia fahmu maknahuma tu.
memahamkan akan makna kedua-duanya, makna bagi dua kalimah syahadah tu, apa dia? Iaitu al-iqraru wal-i'tirafu. Iaitu dengan mengaku dan i'tiraf. Mengaku juga. Orang Melayu kita panggil i'tiraf. I'tiraf adalah mengaku dan mengiktiraf bisubutil wahdaniyati lillahi ta'ala. Dengan sungguh, dengan menetapkan subutil wahdaniyati, ya tu dia panggil ya masdariyah. Bisubutil wahdaniyah ay bisubuti kaunihi wahidan. Dia kena takdir gitu. Bisubutil wahdaniyati, yani bisubuti kauni wahid, dengan tetapnya keadaan Allah Ta'ala tu satu. Ya apa tu? Ya masdariyah dia panggil. Ni ada selalu kalau dalam kitab-kitab ni selalu ni. Dengan sabit wahdaniyah. Apa sabit wahdaniyah? Dengan sabit bisubuti kaunihi wahidan. Dengan keadaan Allah Ta'ala tu satu. Kita menetapkan keadaan Allah Ta'ala tu satu. Fil ula. Pada ula mana? Fil ula tulis. Ay fil kalimatil ula. Mana kalimat ula? Asyhadu an la ilaha illallah tu lah. Tu kalimat, itu pada kalimah pertama. Pada pertama apa? Ini fil kalimatil ula. Tulis itu. Pada kalimah yang pertama. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Wa risalatu. Dan risalah dan utusan bagi Nabi kita li sayyidina, siapa dia? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fisaniyati, pada yang kedua tulis ai fil kalimatis saniyati, pada kalimah yang kedua. Apa kalimah kedua? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Jadi nak memahamkan makna kedua tu dengan makna kita ikrar, kita mengaku, kita i'tiraf. Itu maksudnya. Habis. Bihaisu. Bihaisu ni nak taswir. Macam mana yang dikatakan kita nak memahamkan akan makna kalimah dua syahadah tadi. Ini nak taswir pada kata kalimat. Nak taswir pada kata fahmu maknahuma. Soalan kata wazalikal fahmu musawwarun. Tu nak taswir situ. Ba tu dia panggil ba li taswir, ajar rohana. Ba di situ dia panggil ba li taswir. Nak menggambar, taswir ni nak gambar. Nama ba tu ba li taswir. Ba kan ada banyak. Ada ba sababiyah. Ada ba dengan makna ilsaq. Banyak. Di sini ba di sini mana ba li taswir. Dengan mana nak menggambarkan. Macam mana dia dikatakan memahami akan makna kalimah syahadah itu? Wa zalikal fahmu musawwarun. Bermula demikian itu memahami. Ataupun kita kata ini. Wa zalika fahmi maknahuma. Boleh tak? Tak kena. Wa zalika fahmu maknahuma musawwarun. Situ. Bermula demikian itu memahami akan makna kedua itu dengan mana? Bihaisu musawwarun, dengan sekira-kira yajzamu i'tiqadahu bizalika, dengan menjazamkan ia seorang i'tiqadahu akan i'tiqadnya, akan i'tiqad seseorang. Dia ijazam. Macam mana yang dikatakan memutuskan i'tiqad dia dengan demikian itu? Bizalika rujuk nomor pada tu. Bizalika ay bizalika makna hima. Dalam tu ada tulis. Macam mana yang dikatakan ya jazamu tu? Dalam tu cuba tengok sikit. Ajar rohana. Qauluhu bihaisu yajzimu.
Yalzamu ka yajzimu. Fa'ala yaf'ilu. Jazama yajzimu. Betul, yajzimu. Betul. Macam mana kata yajzimu? Ini nak tafsir pada kata yajzimu. Ayya qata'u i'tiqadahu bizalikal makna. Tengok dia kata. Memutuskan ia seorang tadi i'tiqadahu akan i'tiqadnya i'tiqad seseorang bizalikal makna dengan itu makna. Apa demikian itu makna? Iaitu makna bagi kalimah syahadah. Nampak tu? Nanti kau tanya Hafiz, bizalikal makna apa? Yang ni dengan demikian itu makna, ini makna kalimah syahadah tu lah. Kita memutuskan i'tiqad kita, memutuskan i'tiqad tu dengan demikian itu makna bagi kalimah syahadah. Memutus takluk pada yaqta'u. Memutus tu anis syakki wa zanni, daripada syak dan zon. Macam mana? Kitab tu biar bi-ay yuz'ina ke macam mana? Yuz'ina. Az'ana yuz'ina. Tidak. Af'ala yuf'inu. Az'ana yuz'inu. Bi-ay yuz'ina. Betul. Macam mana yang dia katakan memutuskan daripada syak dan zon? Bi'ay yuz'ina lahu. Batu taswir juga. Taswir pada kata macam mana yang dikatakan memutuskan i'tiqad dengan itu makna daripada syak dan zon. Salah kata wazalika qat'u i'tiqadi bizalikal makna tu. Bermula demikian itu memutuskan, ambil masdar pada yang ta'u. Nampak ambil masdar pada kata yang ta'u. Batu balik taswir. Bi'ay yuz'ina, dengan bahasa iz'an apa? Mengaku di dalam hati. Tunduk. Kan iz'anul qalbi kan? Dengan mengaku sama juga ikrar, tapi ikrar tu dengan lidah. Kan? Iqraru bilisan wa iz'anul qalbi. Tak ada apa tu yang tu habis. Lupalah. Islam ah. Islam Islam Ya, wa fusiral imanu bitasdiqi. Wa fusiral imanu. Tarik iman. Dalam mata jarah. Wa fusiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi situ. Tarik iman. Dengan bahawasanya mengakulah ia seorang lahu baginya bagi zalikal makna. Wa yaqbala atau pada kata ayuzina. Wa yaqbalahu, dan menerimalah ia seorang akan zalikal makna. Jadi dia kena mengaku dan menerima. Tu dia. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata mengaku dan menerima? Ilat dipanggil ilat tanazu'. Li'anna fahmal makna. Li'anna fahmal makna bighairi iz'anin wa qabulin. Kerana memahamkan makna, kita faham makna tapi bighairi, memahamkan makna itu dengan ketiadaan mengaku dan menerima itu, la yakfi, tidak mencukupilah ia. La yakfi, tidak mencukupilah ia fahmul makna. Tak cukup. Habis itu. Kemudian ada bahas tak Islam pula lagi ya? Tak Islam lagi ya kalau tak tu. Tak mengaku. Dan ini maksudnya apa? Tak Islam lagi lah. Kerana nak fahamkan makna tu mestilah, kalau faham makna macam mana? Kita buat gini Asyhadu an la ilaha illallah.
Aku bersaksi Allah Ta'ala tu tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Asyhadu alla ilaha tiada bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kita faham makna tu je. Tapi kita tak sila dalam hati kita. Kita tak pegang dalam hati kita. Kita tak terima. Terpaksa lah kalau orang tu dia tak terpaksa. Dia tak terima pun dengan kalimah syahadah tu. Kita maklum kalau orang masuk Islam dia terima benda tu. Dia mengaku dalam hati. Ini dua-dua tak ada. Dia hanya faham makna tu. Macam orang kafir, dia baca itu, dia faham makna je. Nampak Fiz? Dia tak terima dalam hati dah. Tu maksud dia. Dia nak keluarkan yang ikrah lah, yang mukrih lah. Tengok. Fal haisiyatu. Ni nak bahas apa ni? Ni je nak bahas haisu ni. Haisu. Ni masuk kod nahu lah. Dah. Dia nak bahas fal haisiyatu. Haisiyah ni apa? Tu betul pada kata ajarana bihaisu tu. Bihaisu yajzima i'tiqad bihaisu yajzimu i'tiqadu bizalika tu. Haisu tu apa? Fal haisu haisiyatun taqyidun. Dia panggil haisiyatun taqyid. Dia panggil haisu taqyidiyah. Nak kaitkan. Haisu tu bukan haisu makannya, bukan mana-mana tempat. Haisu tu mana haisu taqyidiyah. Tengok. Dia tak tinggal nahu betul lah. Dia tak ada pula malam ni. Banyak nahu tinggal dah ni. Haisu ni panggil haisu taqyidiyah. Wa yajzimu. Baca lagu mana wa yajzimu tu? Hala kauni. Hal kanada makru'an bi fathil ya. Ya je. Dengan difathahkan ya. Ya tu mudharun. Wa yajzimu tu khabar. Mudhar ila fi'lun mudhar ila fi'l mudhari'. Satu. Jazama. Tak kena. Wa yajzimu tu hala kauni bi fathil ya. Yajzimu kalimah yajzimu tu betul tak ada lah. Ialah mudhari'u jazima. Mudhari'u jazama. Mudhari' bagi jazama. Kena. Nanti tak kena sekali lagi. Bermula kalimah yajzimu bi fathil ya. Dengan difathahkan ya tu dipanggil mudhari'un. Apa dia? Habis tak kata mudhari'u jazama. Mudhari' bagi jazama. Takat tu habis. Jazama tu mudhari' bagi jazama. Apa dia jazama? Apa dia yajzimu tu? Asyai'u qat'uhu. Sesuatu yang memutuslah ia seorang. Sesuatu yang memutuslah ia seorang akan sesuatu yang memutuslah sesuatu tu akannya akan zalika. Asyai'u qat'ahu. Jazama syai'u qat'ahu. Yang memutuskan ia. Maksudnya sesuatu itu yang memutuslah ia sesuatu tu akan sesuatu perkara, akan syai' lah. Habis itu. Kama fi sihah. Seperti mana yang tersebut dalam kitab dalam kamus Mukhtarus Sihah. Dalam kamus Mukhtarus Sihah. Habis. Qauluhu bizalika ay zalikal makna. Tak apa tu. Tu nahu juga tu. Tengok luar pula. Habis. Walau an taqlidin. Ghayah. Ni dia panggil ghayatul liraddi. Bukan ghayah li ta'mim. Dia panggil ghayah liraddi.
Dia rayah ada banyak Rayah li raddi ada, rayah li takmim pun ada. Ha. Walau Dia apa? Takmim Takmim umum. umum. Umum ke? Li takmim. Umum. Tapi ni bukan takmim. Ini dipanggil rayah li raddi. Dalam tu ada, tengok. Rayah pada mana ni? Rayah pada kata yajzimu. Kata jazamlah seorang tadi akan i'tiqad dia dengan itu makna. Jazam tu walau an taqlidin. Walaupun daripada taklid sekalipun. Ini nak rad. Dipanggil rayah li raddi. Nak meradkan orang yang taklid. Orang taklid dia tak jazam, dia ikut je. Walaupun daripada orang taklid sekalipun. Tengok dalam tu. Qauluhu walau an taklidin. Tengok dalam tu. Ajarana. Ai walau kana i'tiqadu zalika nasyi'an an taklidin. Walaupun adalah i'tiqad seorang tadi tu zalika nasyi'an. Walau kana i'tiqadu zalika. Walaupun i'tiqad seorang tadi tu akan demikian itu jazam tu nasyi'an an taklidin, yang terjadi daripada taklid sekalipun. Walaupun dia terjadi daripada taklid sekalipun, itu dia katakan jazamnya tu walaupun daripada orang taklid sekalipun. Tu dia. Jadi nak cerita apa? Kalimah syahadah tu nak kata dia memahami makna tu dengan sekira-kira kita menjazam i'tiqad kita dengan tu, walaupun kita jazamkan i'tiqad kita tadi tu daripada taklid, mengikut semata-mata, mengikut buta. Kalau dia mengikut buta, ikut yang gitu, itu pun dia kata sah juga. Tengok ni dalam. Apa dia taklid? Wahwa, bermula ia taklid. Ni taklid ni apa ni tengok. Ni ajaranah. An tatba'a ghairaka fi qawlihi aw fi'lihi duna an ta'rifa dalilahu. Ni takrif bagi taklid. Taklid tu an tatba'a, bahawa mengikutlah oleh engkau akan selain daripada engkau. Kita mengikut seorang yang lain. Fi qawlihi, pada perkataannya, pada perkataan ghairika. Kita mengikut perkataan orang lain. Au fi'li, dan perbuatan orang lain. Tapi duna an ta'rifa dalilahu, dengan ketiadaan bahawasanya mengetahuilah engkau akan dalilnya. Dalilnya dalil bagi qaulihi tadi, perkataan seorang tadi. Jadi mudah-mudahan kata taklid ni kat ini, taklid ni kita mengikut akan orang lain tadi tu, mengikut tu pada perkataan dia, perbuatannya, tapi dengan ketiadaan kita mengetahui akan dalil. Kita mengikut orang tu, contoh seperti kita kata gini, orang tanya Tuhan tu ada tak? Kita kata ada. Mana dalil? Kita kata apa? Bapa aku kata Allah Ta'ala tu ada. Dia tu mengikut dari segi perkataan ayah dia tanpa dia mengetahui dalil. Dia tak tahu dalil pun. Itu taklid. Ada pun taklid pada masalah. Masalah ni, sebut dalam kitab ni, dia kata taklid pada masalah sekira jazam dah, i'tiqad dia. Itu pun diterima juga, dia kata. Tengok ni. Wa yuqazu minhu, dan difahamkan, wa yufhamu, dan difahamkan minhu ay min qauli muallif, difahamkan daripada perkataan muallif, anal muqallida, sesungguhnya orang yang muqallid. Orang muqallid ni apa? Dia mengikut
seseorang pada perbuatan ataupun pada perkataan dengan ketiadaan mengetahui akan dalilnya. Atau ajar mana? Kalau seorang orang tanya taklid. Muqallid tu apa? Kena tahu dah. Ha. Ha. Wa yukhazu minhu anna al-muqallida, difahamkan daripada perkataan musannif qaul muallif tadi, anna al-muqallida, akan bahawasanya orang muqallid itu hal keadaan muqallid itu fi aqaid tauhid, pada aqaid, pada i'tiqad dalam ilmu tauhid. Ha, dia kata apa? Mukminun, ila orang mukmin. Orang mukmin juga. Wa huwa, maka bermula ia ma yuqazu tadi. Wa huwa ma yuqazu minhu tu ma alaihi ahlul haqqi. Barang ma alaihi ini ma jara, tulis itu. Ma jara alaihi ahlul haqqi. Barang yang berlakulah di atas barang tu oleh ahlul haq. Siapa ahlul haq? Tulis. Ahlul haq ni iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kata orang muqallid itu orang mukmin juga. Dia tak kata orang kafir. Orang taklid itu orang mukmin. Nanti kata ni bahas juga. Kalau ada kitab Matan Jarrah, dia sebab apa? Allah rahmat. Aku mana? Please. Matan Jarrah sekejap. Lupa tak mari dah. Taklid lah. Matan Jarrah ingat. Ingat dah. Idh kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tu dia. Idh kullu man qallada fi tauhidi. Kerana dia, tiap-tiap mereka yang bertaklid dalam ilmu tauhid, idh kullu man qallada fi tauhidi imanuhu, bermula imannya, iman orang yang bertaklid tadi, la yakhlu min tardidi, tidak sunyi daripada taradud, tak sunyi daripada berbolak-balik. Tu dia. Tapi dia tetap orang mukmin. Tengok ni dia kata. Adapun perkataan ahli sunnah wal jamaah, dia kata wa huwa ma'alai ahli haqqi. Maka dipahamkan perkataan tadi itulah perkara yang berlakulah di atas perkara itu oleh ahli haq, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tapi wal khilafu indahum, dan ada perselisihan di antara mereka itu al-haq, al-haq. Innama huwa fi isyanihi. Sesungguhnya orang taklid tu, orang taklid tu dia kata kainun adalah ia fi isyani, pada derhaka orang mukmin. Dia tu taklid tu kena dah orang mukmin juga, tapi dia panggil orang derhaka. Orang yang berdosa, derhaka. Isyan. Satu. Faqilah. Ini faqala ba'duhum. Berkata oleh setengah ulama. Innahu mu'minun asin. Sesungguhnya orang taklid itu dipanggil orang mukmin yang berdosa. Mutlaqan, semata-mata berdosa. Satu. Wakilah. Dan kata setengah ulama lagi, ghairu asin. Kena tambah sikit tu, yang ni kena kata gini, innahu ghairu asin. Kena tambah sikit, innahu ghairu asin. Sesungguhnya orang taklid itu tidak berdosa. Dia kata tak berdosa. Kazalika, seperti demikian itu, ghairu asin kazalika, seperti demikian itu, demikian tu apa? Kat taklidi, seperti taklid. Habis. Betulnya lagu mana? Was sahihu, ini wal qaulu sahihu, dan perkataan yang betul, yang sebenar. Anau halawan sya'na in kana ahlan lin nazar,
jika adalah ia orang taklid tadi tu dipanggil ahli bagi fikir. Ahli nazar, orang yang boleh mikir. Ada orang lah, dia boleh mikir. Diadakan. Wal istidlala. Dan lagi pula, orang taklid tu boleh mengambil dalil. Boleh mencari dalil. Ha. Fa'asin. Jadi, fahuwa asin. Maka bermula ia yang taklid tadi tu, asin ialah orang yang berdosa. Dia tu ada, boleh berfikir macam mana. Boleh mencari dalil. Tapi dia tinggal. Maka dia kata, fa'asin ini fahuwa asin. Maka bermula ia taklid tu orang yang berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak mencari dalil. Dia tu akal dia ada. Dia ahli nazar. Ahli nazar ni ahli yang boleh berfikir. Bukan orang gila. Wa illa. Apa wa illa? Wa illam yakun ahla lin nazar wal istidlal tu. Wa illa situ. Ataupun kita nak ambil wa illa tu gini. Kita buat tasfir terus. Bi an kana taklidu mutlaqan. Ataupun kita nak wa illa ay wa illam yakun ahlan lin nazar wal istidlal. Dan jika tidak, wa illa tu jika tidak. Tidak apa? Tidak adalah orang taklid tu ahli nazar dan boleh mengambil dalil. Kalau dia bukan ahli nazar dan boleh mengambil dalil, fa ghairu asin. Ini fahuwa, maka bermula ia yang mukallid tu ghairu asin, tidak berdosa. Kalau dia bukan ahli nazar, ajar anak, dia tak boleh ambil cari dalil. Kalau bukan ahli nazar ni maksudnya dia tak boleh fikir. Kita kata dia gila atau budak. Maka itu tak berdosa. Wa amal qaulu bi anau kafirun. Oh, ada perkataan kata kafirun. Dan ada pun bermula perkataan bi annahu ay bi anna taklida. Dengan bahasa taklid itu ialah kafir. Fala yu'rafu. Maka tidak diketahuikan akan dia. Tak diketahui. Illa melainkan li abi Hashim minal mu'tazilati. Melainkan bagi Abi Hashim. Abi Hashim daripada Mu'tazilah. Siapa Abi Hashim? Abi Hashim Al-Jubai, pengasas bagi Mu'tazilah. Abi Hashim Al-Jubai dia kata orang yang taklid tu jadi kafir. Apa lagi? Tu. Apa? Jadi ada pun yang kata taklid tu kafir tu tak diketahui melainkan daripada li Abi Hashim. Ini Abi Hashim Al-Jubai, pengasas pelopor bagi Mu'tazilah. Li Abi Hashim Al-Jubai, tambah sikit Al-Jubai. Kalau kita dulu Samin dia sebut. Syekh Abu Hasan Asy'ari pun ada belajar dia masa awal-awal lah. Abu Hashim Al-Jubai ini dia merangkap dua perkara kat dia. Satu tu bapa tiri dia, Abu Hashim Al-Jubai ini. Satu lagi ni dia tu juga mengangkat guru dia juga. Sebab dia kahwin dengan mak dia. Sebab Abu Hasan Al-Asy'ari dia duduk dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Lama akhirnya dia berpaling. Berpaling. Habis. Mana tu? Kama fi hawashi al-hudi. Tu dia. Syarqawi tu dah. Kama wazalika. Kama ni kait pada kata fala ya'rifu, fala yu'rafu. Ambil mana ni? Yang kata Abi Hashim Mu'tazilah ni. Wazalika adamu ta'rif. Ataupun
Ta'rif. Tahu Adamu ta'rif li Abi Hashim minal Mu'tazilah tu kainun kama fi hawashi, pada hasyiah bagi Hudi. Syarah Syarqawi itulah. Habis itu. Tengok. Kemudian tengok. Wa ta'allumi wajibatit taharati. Tengok luar balik. Ada mana? Wa ta'allumi. Atau pada mana tu? Atau pada kata ta'allumi kalimat syahadah. Habis. Atau pada kata ta'allumi kalimat syahadah. Soal kata gini. Fazahiratu, maka bermula hukum-hukum yang zahir itu nahu ta'allumi. Nampak? Ambil kat sini. Ta'allumi wajibati taharati wassalati. Seperti seumpama belajar akan perkara-perkara yang wajib bagi taharah, bagi perkara suci dan solat dan semayang. Itu pun kata dia panggil ahkamuz zahirah tu. Tu dia. Itu nahu ni dalam tu. Tengok dalam. Qauluhu wajibat. Qauluhu wajibatu taharati. Tengok tu qaulu. Yang wa ta'am wajibatu taharatu al-aula ka ta'allumi bil kafi. Itu dia nak tik bagi ibarat kitab. Dia kata sepatutnya aulanya, yang terlebih aulanya ka ta'allum bil kafi. Seperti tambah seperti belajar. Hal keadaannya bil kaf dan kaf. Badal al waw. Ganti pada waw. Tu tak apalah, tu bab nahu tu. Tengok dulu. Qauluhu wajibatu taharati. Tengok situ kat ini. Aisyamilatu. Kata perkara-perkara yang wajib daripada taharah tu apa dia? Yang asyamilati, yang melengkapi nak ia taharah tu sifat pada taharah. Yang melengkapi lil wudu'i akan wudu'. Lam tu lam zaidah pada maf'ul. Sebab tu kita terjemah asyamilati lil wudu'i. Yang melengkapi nak ia taharah itu akan wudu'. Jadi bila sebut taharah masuk wudu' lah. Wal wusli, masuk akan wusli mandi. Wa tayammumi, dan tayamum. Wa izalatin najasati al-ati bayanuha, dan juga menghilangkan akan najis yang selagi akan menyatakan dengannya dengan al-mazkurah. Tu dia. Habis. Wassolati, belajarkan akan perkara yang wajib daripada solat. Tengok dalam tu ada mana. Qauluhu wassolatu ay bi ay ya'rifa syurutuha. Bi ay ya'rifa, dengan maksud mengetahuilah oleh syarat-syaratnya, syarat-syarat bagi solat. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya, rukun solat. Walau mandubatan, walaupun daripada perkara sunat sekalipun. Goyah pada kata syurut arkan tu. Walau kana solatu, goyah pada solat. Walaupun ada solat itu mandubatan, sunat sekalipun. Mandubnya harus ke apa? Sunat kan? Apa dia? Mandub sunat kan? Sunat. Okey, betul guys. Iza arada fi'laha, apabila mengenakilah seorang akan melakukan, akan mengerjakan solat,
Sebab apa? Li'anna ta'atil ibadatal fasidata haramun. Kerana ta'atil ibadata, kerana mampulah seorang tu akan ibadat yang fasik itu haramun. Jadi kalau mengerjakan, ta'ati mengerjakan. Li'anna ta'atil ibadata, kerana sesungguhnya mengerjalah seorang akan ibadat yang fasik itu hukumnya haram. Kita buat semayang ajarana, kalau tak kena dengan syarat dengan rukun, hukumnya haram. Bukan kata tak satu-satu. Lagi pula haram lah dah. Wah, ni main. Habis. Wa ta'allumi saumi, atau pada kata wa ta'allumi kalimat syahadah. Dan belajar akan puasa. Kita tahu belajar bab puasa. Macam ni belajar bab puasa? Dalam tu ada sebut sikit. Qauluhu wa ta'allumi saumi. Bi ay ya'rifa. Dengan bahasa mengetahuilah. Waktu oleh waktunya. Wa wajibatu, dan mengetahui akan perkara yang wajib daripadanya daripada puasa. Apa dah? Min syurutin wa arkani. Daripada syarat-syarat dan rukun-rukun. Kama asyara ila zalika. Kama asyara, seperti mana yang mengisyaratlah Imam Muslim ila zalika, kepada demikian itu, zalika mazkur. Apa dia? Biqauli bi ay ya'lama anna waqtahu. Tu. Akan datang dia bagi tahu. Tengok. Mengetahui, belajar akan puasa itu bi ay ya'lama. Batut bali taswih. Wa zalika ta'allumi saumi, bermula belajar akan puasa itu musawwarun bi ay ya'lama, dengan bahawasanya mengetahuilah ia as-shaim, akan puasa tu anna waqtahu, akan sesungguhnya puasa itu, akan waktu puasa itu minal fajri mabdu'un. Minal fajri khabar pada kata anna waqtahu. Akan bahawasanya waktu puasa itu minal fajri ay mabdu'un, yang dimulakan akan waktu puasa tadi minal fajri, daripada fajar. Min ibtidaiyah ila ghurubi syamsin. Ila ghurubi syamsi. Mabdu'un minal fajri ila ini muntahiyin, yang disudahi kepada terbenamnya matahari. Tu dia. Terbenamnya matahari. Habis itu. Wa annal wajiba fihi an-niyatu. Atau pada mana? Atau pada dulu lagi. Nahu annal wajiba. Ni nak kita kata benda hukum zuhir. Nanti tak kena. Atau pada kata anna waqtahu yin. Tu please. Bi ayya lama. Atau pada kata anna waqtahu. Atau situ. Dengan bahawasanya mengetahuilah seorang annal wajiba. Kena. Akan bahawasanya perkara yang wajib itu fihi fi saumi, pada puasa itu ialah an-niyatu, khabar pada kata ana, ialah niat. Lagi pula wal imsaku, atau pada niat. Lagi pula perkara yang wajib pada puasa itu ialah al-imsak. Imsak mana? Anil muftirati min uklin. Dia macam akalin, tak kena. Min uklin, daripada makanan. Kalau aklin tu makan, masdar. Bis. Kalau uklim makanan. Akan maksudnya perkara yang wajib padanya pada puasa itu ialah an-niyatu, ialah niat satu. Ada orang mana?
Yang kedua, wal imsaku, yang ini menahan. Menahan apa? Anil muftarati. Menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Tulis itu. Al-muftirat. Al-muftirat tu dengan mana? Al-imsaku anil muftirat. Menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Tu dia. Dalam tu dia kata apa tu? Nahu juga tu, biar. Qaulu an-niyatu bi ay yastahdira zatu saumi. Dengan maksud menghadirkan diri puasa itu. Wahwa apa dia diri puasa tu? Dalam tu qaulu an-niyatu. Tengok dalam. Qaulu an-niyatu ay bi ay yastahdira zat saumi. Dengan bahasa selagi menghadirkan oleh diri puasa itu. Macam mana dia katakan zatu saum? Wa wa al-imsaku, ialah menahan. Wa yaqrunuhu, dan menyertailah ia puasa tu. Menyertailah. Wa yaqrunuhu, dan menyertailah ia imsak tadi tu, dia akan puasa tadi tu dengan niat. Kama sayati. Tu dia. Baik. Tengok luar balik. Menahan wal imsaku anil muftirati. Menahan daripada perkara yang membatalkan puasa tadi. Menahan daripada apa? Min uklin, daripada makanan. Wajima'in, daripada persetubuhan. Wa nahwihima, dan seumpama kedua-duanya. Seumpama uklin wajima'in. Tu dia. Habis. Tengok. Wa anna zalika yastamiru ila ru'yatil hilal. Ini atah pada lagi tu ayat. Pis. Atah pada kata anna waqtahu. So kata bi ayya'lama anna zalika yastamiru. Atah pada situ lagi. Banyak Tengok. Dalam mana? Wa anna zalika, dengan masa berada lagi seorang tadi, anna zalika, akan bahawasanya demikian itu. Apa demikian itu? Dalam tu tolong. Ayis sauma, akan bahawasanya demikian itu. Ini pada puasa. Dalam tu tengok qaulu wa anna zalika ajarana. Ayis sauma awil mazkura, dan perkara yang tersebut minan niyati wal imsaki, daripada niat dan imsak. Wahaza, maka bermula ini puasa ni. Wahaza saum kaina adalah ya fi khususi Ramadan, pada ketentuan di dalam bulan Ramadan. Pada ketentuan di dalam bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan lah cerita dia ni. Kalau bulan biasa ni, puasa tak boleh tengok dah bulan. Lepas tu dia kata ketentuan bulan Ramadan ni. Wa anna zalika yastamiru. Berkekalanlah ia zalika. Apa zalika tadi kita nak maklum nak puasa. Ataupun daripada niat dan menahan tu. Berkekalan tu ila ru'yatil hilali. Berkekalan puasa tu kepada sehingga ila ru'ya, sehingga ila ru'yatil hilali, sehingga nampaknya anak bulan. Dalam tu tolong. Cuba tengok dalam. Qauluhu ila ru'yatil hilal. Ai hilali syawali
Lailatul Salasina. Yang ni anak bulan bagi Syawal pada malam yang ke-30. Itu dia. Malam yang pada anak bulan Syawal malam yang ke-30. Malam 30 apa? Ramadan lah. Itu dia. Sebab diteruskan takkan malam 30 Syawal. Tengok. Fala asara, maka tidak memberi bekaslah li ru'yatihi bagi, maka tidak memberi kesanlah. Fala asara, maka tidak memberi kesanlah li ru'yatihi bagi memandang hilal tadi tu pada siang hari. Siang hari tak nampak kesan lah kalau tengok siang hari. Falau dan jikalau falau ru'ya fi nahari ramadana yaumas salasina, dan jikalau dilihatkan pada siang bulan Ramadan pada hari yang ke-30, walau ni goyah dipanggil goyah li ta'mim. Nanti Zat, goyah li raddi tu. Walaupun qabla zawal. Yani walau kana ru'ya qabla zawal. Walaupun dia melihat sebelum daripada zawal. Apa zawal? Zuhur. Sebelum daripada tergelincir matahari. Apa tergelincir matahari sebelum daripada waktu zuhur. Tu zawal. Waktu zawal dia panggil. Sebelum daripada waktu zawal tu, lam yajuz al-fitru. Nascaya tidak harus oleh membuka puasa. Tak boleh buka puasa lagi. Walaupun nampak siang tu. Walaupun nampak siang hari 30 tu. Nampak anak bulan. Tak harus kita nak buka puasa lagi. Nampak tak ajaran Ana? Bukan nampak orang nampak anak bulan, orang boleh buka puasa. Bukan gitu. Kena tunggulah sampai urub syamsi. Terbenam matahari. Tunggu buka puasa dulu. Nampak ke ajaran Ana? Ni nampak anak bulan siang hari. Oh, nampak anak bulan dah ni. Sebelum zawal. Sebelum apa? Sebelum zuhur. Ni nampak sebelum zuhur, sebelum zawal. Nampak anak bulan. Buka puasa. Kita dah raya dah. Tak. Kalau dia kata, lam yajuz al-fitru. Nescaya tidak harus oleh membuka puasa. Al-fitru. Au tamamil iddati. Atau pada kata ru'yatil hilal lagi. Wa anna zalika yastamiru ila tamamil iddati. Atau di situ tu. Dia penting atau ni Habib ke apa weh. Kita nak keluar masalah tu. Kalau kita kata dah sempurna akan bilangan hari. Macam mana ni? Au tu nak atur mana? Dia tak sudah. Datuk au tu dia atur dekat. Soal kata wa anna zalika yastamiru ila tamamil iddati. Dan bahawasanya demikian itu diteruskan akan demikian itu ila tamamil iddati. Kepada sempurnanya bilangan hari. Kalau tak nampak 6 bulan tu kena sempurnakan bilangan hari 30. Dalam ada tak? Dalam tu ada. Au tamamil adadi. Adadi ke iddati? Adadi kat ni. Luar. Iddati. Tamamil iddah. Nampak iddah lagi.
Bukan adadi, tak kena. Dia jamak iddah. Bilangan hari. Iddah bilangan hari. Itu bilangan, itu kalau tamamil adat, sempurna bilangan. Tengok. Apa yang dikatakan sempurnakan bilangan hari? Ai iza ghamma hilalu syawalin. Apabila diselubungi, ditudung, ghamma. Apabila ditudung, diselubungi. Ataupun apabila ghamma, bukan ghamma, ghamma. Baca fi'il bina majhul. Iza ghamma. Apabila diselubungi ataupun ditudung. Tak nampak lah mana diselubung. Faham diselubung kan? Faham macam mana? Diselubungi. Faham. Tertutup lah. Tertutup. Iza ghamma hilalu syawalin. Apabila, tengok dalam tu apabila diselubungi akan anak bulan itu pada bulan Syawal. Tak nampak anak bulan. Jawab Iza. Fayukammalu Ramadanu salasina yauman. Fayukammalu. Maka hendak disempurnakan akan bulan Ramadan salasina yauman, akan 30 hari. Kalau tak nampak tu kena sempurnakan 30 hari. Kita pun nak Ramadan lah ni. Tu dia. Orang molek tanya, duk cerita pasal ni pula. Habis. Wa ta'allumi wajibati ma lazimahu minaz zakati. Berarti setakat tu dulu lah. Kita sambung lagi. Wa ta'allumi wajibati ma lazimahu minaz zakati. Ini zakat pula. Nanti akan datang dia bahas juga bab zakat macam mana. Nanti bab puasa panjang tak, Hafiz? Syarah dia lah. Bab puasa ada dalam ni, ada? Ada. Itu yang Ustaz Mahdi dah cetak tu. Yang tim dia dah cetak tu. Oh, ada. Dia baca Tengok. ni. Dia baca bab puasa. Bab puasa Asyam Matori ke ataupun Asyam Syaibani? Motori. Dia baca dalam sekali semua? Dia baca semua. Lepas tu dia ada terjemah sekali. keluar buku. Geng-geng dia dah terjemah, dah cetak dah. Buku tu. Tak apa lah. Tapi tak ada nak beli lagi semalam. Pergi tengok kat kedai tu. Dah tengok buku dia, ada dah keluar dah kat kedai tu. Tak banyak mana buat puasa ni. Zakat fitrah baca tak? Tak pernah ikut dia punya tu. Baru dapat Zakat sikit fitrah, ada audio. hadis iman zakat fitrah. Tu tak balik lagi. Nampak kat kedai, lepas tu tak sempat nak balik tadi. Ni nak beli juga lah. Kalau ikutkan ni, kalau zakat fitrah 121, nanti jawab apa line? Dalam 9 lah, 10 line tu. Asal sikit lah. Banyak ni. Kalau nak puasa boleh kita baca bab ni. Jalan nanti minggu depan. Semayang. Baba. Dia lagu semayang. Nombor 1 lah. Ada lagu dia itu semayang. Dia sedang elok sebab masuk zakat fitrah. Lepas tu kita masuk bab puasa terus. Ada uji. Sebab dia sebut zakat dulu baru puasa lah. Zakat fitrah tu tak apalah. Sebabnya kalau dekat pondok dulu, bila nak puasa nak tu dia baca dia ambil bab ni dulu. Langkah nanti baca balik. Elok start tu. Buat itu kan? Kita baca bulan puasa ni kan? Ambil puasa dulu baru zakat ke macam mana? Zakat dulu. Ambil zakat dulu, zakat fitrah tu dapat itu tajuk dia zakat fitrah dulu, tak apa. Senang elok. Memang dia mari zakat. Memang dia mari zakat dulu. Zakat fitrah, mabahasus saum, furudus saum, arkanus saum,
Wujubul kafarah. Lepas tu habis lah. Takat tu je lah. Bulan puasa boleh lah ambil baca pagi ke mana. Ambil buat puasa je kan. Tak ada rugi kita kan. InsyaAllah. Nanti kita tunggu sampai stesen dia. Stesen ni dekat mana Waqala ulama. Sikit lagi tu. Tak apa, kita baca sekali lagi. Puasa ada sebulan lagi, lambat lagi kan? Nak masuk Syaban lah. 27, 28, 9. Tak apalah, nanti puasa kita baca balik pagi ke macam mana. Sebab bulan puasa kena ambil buat puasa. Rugi lah. Kalau sedang elok dengan bulan puasa kan. Sekarang ajar mana, okey? Okey, Kak. Okey ni. Siap tak menjawab dah. Ya. Ngantuk lah tu suara tu. Puasa malam tak nak. Malam tak nak kelas puasa. Pagi siang tak apa, malam tak nak. Malam pun saya tak ni lah. Tengoklah pagi kan macam mana. Siang malam. Pagi. Kalau pagi tu mungkin pagi dalam pukul 3.30. Nanti saya ajar lah bulan puasa macam mana. Ustaz tak tahu nak pergi kelas. Tengoklah Ustaz tengok dulu macam mana Ustaz punya schedule lah. Saya dah tanya dah saya pengajar. Siang tak apa, jangan malam. Petang. Siang petang tak apa, jangan malam. Tak lah. Pagi lah saya. Petang tak awak tak larat. Pagi lah. Baik, tengok kita tu lagi. Ustaz apa? Muka surat 6. 9 dari atas. Keduanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Keduanya. Ni kedua apa ni? Keduanya ni kedua daripada syarat bagi sah mengikut akan imam. Tulis itu. Keduanya yang ni kedua syarat bagi sah mengikut akan imam. Daripada 12 perkara itulah. Keduanya yang ni syarat bagi sah mengikut akan imam daripada 12 perkara, 12 syarat. Ni baru 2 ni. Dia ada lagi 11 lagi. Waktu kitab ni panjang. Tengok. Apa dia keduanya? Berhimpun keduanya. Apa berhimpun keduanya? Ini berhimpun keduanya, yakni makmum. Makmum dengan imam. Tulis itu. Berhimpun keduanya, kedua makmum dengan imam tu satu tempat. Duduk dalam satu tempat. Dan baginya, bagi apa? Dan baginya, bagi berhimpun keduanya tu, kedua imam dan makmum tu, 4 kelakuan. Dia nak berhimpun satu tempat tu, bukan kata sama, ada syarat dia lagi. Tengok. Berhimpun keduanya, kedua makmum tadi dengan imam tadi, satu tempat. Dan baginya, dia nak syarat dia mestilah berhimpun pada satu tempat. Nak kata sah mengikut imam sah tadi tu, nak mengikut imam sah tadi mesti berhimpun satu tempat. Macam mana? Dan baginya, bagi berhimpun kedua satu tempat tadi tu,
Ada kata dia ada 4 kelakuan. Pecah 4 pula dah. Ada 4 kelakuan. Mana dia? Pertama daripada 4 kelakuan. Imam dan makmum di dalam masjid. Ini mesti kena imam dalam masjid. Kalau imam duduk luar masjid tak boleh. Imam dan makmum di dalam masjid. Maka sah mengikut dengan ketahui makmum. Dengan mengetahui makmum. Ketahui kerana mengetahui. Maka sah mengikut dengan mengetahui makmum akan pindah imam. Syarat dia mesti kita kena tahu. Imam tu dia pindah. Pindah imam pada rakaat yang lain. Contoh kena tahu. Maka sah mengikut dengan mengetahui. Dengan mengetahui makmum akan pindah. Mengetahui itu akan pindah imam. Mengetahui apa? Kepada rukun-rukun. Dengan melihat. Kita tahu kata imam tu dia pindah. Tu rukun-rukun tu. Yang pertamanya dengan kita melihat. Kalau tak dapat lihat macam mana? Ni ada lagi. Ataupun mendengar suara imam. Kita tak nampak imam tapi dengar suara imam. Sah juga. 2. Ataupun mubaligh. Mubaligh ni orang yang menyampaikan suara imam. Tulis situ. Mubaligh ni orang yang menyampaikan suara imam. Contoh kat Mekah ada lah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Nampak tak? Itu dia panggil mubaligh. Tempat kita sekarang mubaligh tak pakai pun tak apa Jarana sebab dah ada speaker. Dah ada mic. Ni kalau bagi tempat luah, padang luah orang dulu tak ada pakai, dia tak ada apa? Tak ada mic. Sebab tu akan ada mubaligh. Mubaligh ni orang yang menyampaikan suara imam. Tulis situ. Mubaligh tu masa dia sebut kuat tu, dia tak boleh niat apa? Dia kena niat zikir lah. Dia tak boleh nak sebut apa? Tujuan dia sebut kuat tu nak bagi peringat ke orang. Dia mubaligh ni daripada awal lagi. Dia jadi mubaligh dah. Mubaligh awal lagi. Dia daripada awal lagi. Dia jadi mubaligh dah. Bukan dia nak sampai tengah-tengah. Dia tak sepakat tiba mubaligh asal Allah. Tapi kalau tu dia kena niat lah. Kalau kita tengah-tengah semayang tu kena niat jadi mubaligh. Yelah tiba-tiba speaker tak dengar kan. Kalau orang tak dengar tu kena niat mubaligh lah. Biasanya Bilal lah. Tengok ni. Atau mubaligh, ini orang yang menyampaikan suara imam. Dan jika jauh antara keduanya. Langkah weh. Kena tak? Betul tak? Betul lah. Dan jika ni wayah. Dan walaupun jauh antara keduanya apa? Iaitu imam dan makmum. Walaupun jauh. Tu dia. Tengok. Jadi dan jika jauh antara keduanya. Walaupun tu wayah. Walaupun jauh imam dan makmum jauh. Walaupun jauh antara keduanya. Sebab kita nak dengar suara imam tu jauh. Tak ada masalah. Walaupun kita jauh sekalipun. Nampak jalan mana? Ataupun kita nampak imam jauh tak apa. Asalkan kita boleh tahu. Imam tu dia memindah rukun. Dan jika jauh antara keduanya lebih daripada 300 hasta. 300 hasta.
300 hasta berapa banyak? Berapa meter? 100 meter lebih kurang. Dia kalau 300 hasta ni bagi tangan yang pertengahan bagi makmum. 1 hasta berapa? Ni 1 hasta kan? Ni depa ke ni 1 hasta? Hasta ni kan? Ha. Ni pada siku ni kan? Ni hasta kan? Kalau ni depa lebih kurang. depa kan? Depa 300 hasta ni. Kena kira lah. 300 hasta. sini dia cakap 45 cm. Dekat 18 inci. Ada dalam internet dia tu. Berapa 300 hasta? 300 hasta. Kali lah. Kali 45 cm. Jadi berapa meter? Sekejap 135 meter. 135 meter. Jauh tak? Tengok meter pun. Lebih kurang 135 meter Ajarana. 300 hasta. Tulis itu. Saya siap. Nanti tak tulis saya. 5 tiang api. 5 tiang api. 5 tiang api 135 meter. Tulis itu. Saya siap. Baik. Kalau dalam kitab dulu dia kata dengan hasta tu bagi tangan yang pertengahan, bagi makmum. Tengok. Sekalipun. Tengok. Dan jika jauh antara keduanya, kedua imam apa tu, lebih daripada 300 hasta sekalipun. Apa maksud sekalipun? Tulis, yakni sah mengikut. Jadi sah juga mengikut dengan kita mengetahui juga. Walaupun lebih 300 hasta, tulis. Sah mengikut juga. Sebab apa? Sebab macam kat kita Mekah. dengar. Cakap Mekah Madinah. Sah tak kita ikut? Dan selangi beberapa bina. Dan selangi beberapa bina. Bangunan. Macam mana kata bina? Seperti dinding yang ada pintunya. Ni. Contoh diselangi beberapa binaan. Seperti dinding yang ada pintunya. Ini masalah apa ni? Adapun kalau kita kata berjemaah di luar masjid. Ni dalam masjid cerita ni. Kalau di luar masjid, jangan jauh lebih daripada 300 hasta. Kalau dalam masjid, nak jauh mana pun tak apa. Adapun di luar masjid, jangan lebih daripada 130 meter. Nampak? Tengok. Dan selangi atau pada mana ni? Atau pada kata lebih. Dan jika jauh antara keduanya tu, selangi beberapa bina. Atau pada situ seperti dinding yang ada pintunya. Atau sathun. Atau sutuh. Yang ada tangganya. Sutuh ni dia kata, yakni imam duduk di atas dan makmum duduk di bawah, tu sutuh. Ada sutuh ni, ada atap. Mana imam duduk atas, kita duduk bawah. Itu ada macam soalan, ada tinggi, ada sutuh, dia panggil, ada sutuh. Tingkat atas Tingkat atas Atau panggil sutuh. Yang ada tangganya. Yang dapat lalu kepada imam pada adat.
pada kebiasaan. Tu dia. Pada kebiasaan. Tu tak apa, tu sah lagi ikut. Sah lagi ikut. Walaupun ada dinding, ada pintu. Ada binaan lah. Ataupun sutuh. Sutuh tu, yang tadi ajaran sutuh tu maksudnya imam duduk ke atas, makmum duduk di bawah. Yang ada tangganya. Yang ada tangganya. Tapi kita selalunya imam kat bawah kan, orang perempuan kat atas selalunya. Yalah. Tapi nak bagi contoh lah. Ni contoh lah kita bagi kata. Contoh kita kata sutu tu imam duduk atas atau makmum duduk bawah. Ataupun kita kias lagi lah. Sebalik dia. Akas lagi. Kalau imam duduk bawah, ya imam makmum duduk atas. Tak ada masalah. Sutu yang ada tangganya, tangga sutu tu yang dapat lalu kepada imam. Maksudnya yang dapat lalu pada imam, yang ni tulis. Yang dapat lalu oleh makmum kepada imam. Tulis itu habis. Nanti kata yang dapat lalu pada imam apa? Yang dapat lalu oleh makmum kepada imam. Jadi soalan kata tangga tu dapat lalu makmum kepada imam. Tu dia. Pada adat, pada kebiasaan. Habis tu. Dan jika dengan berpaling daripada kiblat ataupun membelakangnya sekalipun. Sah juga. Buaya ni, Bapa tengok mana? Dan jika tempat stesen dah tak ada. Bapa cabut. Dan jika dengan berpaling daripada kiblat ataupun membelakangnya belakang kiblat sekalipun. Ni masalah ni cerita kat Mekah lah ni cerita dia ni. Di dalam masjid lagi kan? Dalam masjid lagi, tak kisah. Walaupun tangga kat belakang kan? Ni dalam masjid lagi. Dan jika dengan berpaling daripada kiblat atau membelakangnya belakang kiblat sekalipun, yang ni sah mengikut juga. Nak cerita sah mengikut. Tulis tu sah mengikut juga, sah mengikut imam juga. Dua dah. Ni semua wayah ni. Dan jika walaupun. Soalan kata walaupun dengan berpaling daripada kiblat atau membelakangnya belakang kiblat sekalipun sah juga. Satu. Dan jika dikatuk pintu-pintu, tutup. Katuk ni pintu tutup. Atau diselak pintunya sekalipun. Dalam masjid tapi tutup selak pintu. Ditutup pintu tu. Macam orang COVID lah. Atau diselak pintu sekalipun, tulis itu. Sah mengikut juga makmum kepada imam. Sah juga. Ni tak sama. Jadi nak cerita kata ajaran kat ini, walaupun ditutup pintu dalam masjid tu atau diselak pintu tu, sekalipun tambah sikit. Sekalipun apa? Ini sah mengikut makmum kepada imam. Bersalahan. Soalan kata ni. Kita kata bermula demikian itu. Bersalahan ni dia kena sini. Bermula demikian itu dikatuk dan diselak pintu. Bersepakatlah ia dengan bersalahan
Dia kan cakap itu takdir dalam bahasa Arab juga tu sebenarnya. Wazalika. Dia panggil bersalahan tu dia panggil mula basah. Balil mula basah. Soalan kata bermula demikian itu iaitu ditutup, dikatuk tu ditutup kan. Hati kena ingat katuk tu bukan katuk tu ditutup ajarana. Ni bahasa Kelantan ajarana. Katuk itu. Ha. Ya. Kata katuk itu. Ha. Bermula demikian itu dikatuk dan diselak pintu. Itu bersepakat ia dengan bersalahan. Ini tak sama. Dipakukannya. Kalau paku tak boleh lah. Janganlah nampak tutup sangat. Kalau tutup tak apa. Ni paku terus. Dipakukannya. Dipakukannya. Tidak dapat lalu. Apa tidak dapat lalu? Tulis. Ini tidak dapat lalu oleh imam tidak dapat lalu oleh makmum kepada imam. Tulis itu. Bersalahan dipakukan. Dipakukan dia tidak dapat lalu. Dipakukan tu dikunci. Boleh dipakukan mana dikunci. Bersalahan dipakukan, dikuncikan dia. Kalau Ustaz, kalau selak tu macam kunci dah. Bahasa Kelantan selak. Dah, kontradik dah. Selak kunci. Bahasa Kelantan selak. Kunci dikunci terus, selak itu je. Selak macam kunci. Yalah Dia macam kunci kan pakai mangga tu. Tu kunci ni Ajarwana cerita dia. Ajarwana dah tinggal lama kat Kelantan lah. Dia dah lama dah tak dengar bahasa Kelantan. Ada, saya faham. Saya faham. Ni bahasa Kelantan selok. Selok dengan kunci tak sama. Cuba tanya orang Kelantan, selok kunci. Ni sebab ni datuk kepada Dr. Lokman. Orang Kelantan ni. Selok tu macam ensel tu lah. Yang besi tu. Selok. Kalau kunci tak boleh jalan tu. Selak tu kunci kena pakai. Kalau selak Kunci kena pakai anak dalam. kunci. Macam mana Jarana? Selak dari dalam. Kalau selak tu selak dari dalam. Kita guna yang apa? Engsel apa benda tu. Tapi kalau macam mangga tu kunci lah. Kalau nak dia apa bezakan. Yelah. Ni selak bahasa Kelantan ni. Selak. Kalau takut selak bahasa KL tu kunci. Kita faham. Ni sebab tu dia bagi beza tu. Dipakukan mana dikunci terus. Mangga lah. Bersalahan dipakukan. Dia tak apa? Pintu masjid tulis. Dipakukan ataupun dikuncikan pintu masjid. Dia tu kembali pada pintu masjid. Bersalahan dipakukan tu tafrek. Maka, kena tambah sikit maka. Sebab dia tafrek pada bikhilaf. Dia bahasa Arab juga ni sebenarnya. Maka tidak dapat lalu. Apa dia? Tulis. Maka tidak dapat lalu oleh makmum kepada imam. Lalu tu tak dapat. Jawab dia tu. Nascaya tiada sah mengikut. Apa? Tak sah mengikut makmum pada imam dia tak sah. Habis itu. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Berarti zakat tu dah sampai stesen dah. Ni nak cerita sah mengikut makmum imam. Kalau kunci tu tak boleh lah. Habis itu. Apa yang Ustaz dah sebut goyah-goyah tu Ustaz? Apa dia? Apa Ustaz sebut mana goyah-goyah tu, apa makna dia? Goyah? Goyah macam mana? Sekalipun. Goyah, sekalipun. Goyah ni dia panggil sekalipun. Goyah. Go alif ya ta, goyatun. Alif ya ta. Goyah. Sekalipun terjemah. Biasa kalau bahasa Melayu dia kata walaupun. Goyah ni maksudnya Goyah. sekalipun begini. Tak sah macam tu. Dia sebut sekalipun tu panggil goyah. Goyah. Tanya Yin nanti. Simpan soalan tu tanya Yin. Kalau nak faham lagi.
Saya kalau tengah tahap tu lah. Habis. Kemudian kata dan kelakuan yang kedua imam di dalam masjid. Kelakuan pertama dah habis lah. Kelakuan pertama imam dan makmum dalam masjid. Peace. Ada 3 kelakuan lagi. Ini nak cerita syarat kedua ni, Pis. Jauh lagi kita cerita. Kalau nak habis syarat tu, Pis, 12 syarat habis kita lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban.